kelima, pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Sesiapa yang pergi ke masjid, itu pada Jumaat tadi ya, pada masa yang keempat, pahalanya seperti berkorban seekor ayam. Sesiapa yang pergi ke masjid pada masa yang kelima, pahalanya seperti berkorban sebiji telur. Apabila imam mula berkhutbah, bila berkhutbah Jumaat, para malaikat hadir dan mendengar khutbah itu. Ini kehebatan khutbah pada Jumaat itu, Mas. Kehebatan hari Jumaat dan kehebatan khutbah. Artinya hadis ini menggesa kita pergi masjid awal. Jangan tunggu saat-saat akhir. Duduk kat luar rokok dulu. Dah isap rokok tu gini, dengar khatib pada naik mimbar, barulah masuk ke dalam masjid. Kita nak mendapat ganjaran sebesar-besar ganjaran daripada Allah. Hadis ini mengajar kita supaya kita pergi awal datang ke masjid, mendengar khutbah pada hari Jumaat. Pahalanya sangat besar tuan-tuan sekalian. Jangan pergi saat-saat terakhir. Apabila dan hadis juga memberitahu kepada kita, apabila khatib naik saja mimbar baca khutbah, para malaikat, kita tak nampak para malaikat di kalangan kita, maksudnya mereka pun turut sama mendengar khutbah kita. Ini kehebatan hari Jumaat itu, maksudnya kita tak nampak para malaikat, maksudnya ada di kalangan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cakap hari Jumaat ni panjang, tuan sekalian. Saya ringkaskan sikit yang penting, tuan sekalian. Tadi saya sebut pada hari Jumaat Allah kabulkan permintaan kita. Allah kabulkan doa setiap orang pada hari Jumaat. Ada masanya, ada saatnya. Dalam hadis ini, dalam hal ini banyak hadis-hadis yang menyatakan bila saat itu. Bila saat yang doa itu makbul. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan iaitu selepas salat asar sehingga tenggelam matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Asar pada petang ini, itu saat yang paling makbul doa kita kepada Allah. Menurut Abu Hurairah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, saat itu ialah selepas naik fajar hinggalah naik matahari. Masuk ujung waktu subuh hingga naik matahari. Apa maksud naik matahari? Masuk waktu duha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Aisyah menyebut saat yang paling makbul doa itu pada hari Jumaat apabila dia dilakukan azan salat Jumaat. Itu bermula dia. Dan daripada Hasan Basri menyatakan bila saatnya makbul doa itu apabila imam duduk di atas mimbar hingga ia selesai turun daripada mimbar. Kita ambil senang mudah, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan daripada semua benda-benda ini start daripada masuk waktu subuh pada pagi tadi sampai dah sebelum masuk waktu maghrib. Berdoalah di celah-celah masa ini, tuan-tuan sekalian. Allah kabulkan doa. Sama ada kabul itu cepat ataupun lambat, itu Allah berkuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi datang semua Jumaat lambat. Dah lambat, nak duduk depan pula.
Apa kata Rasulullah SAW? An Abdullah bin Muslim radhiyallahu anhu qala jaa rajulun yatakhatta riqab an-nas yawm al-jum'ah wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad azaita wa anaita. Maksudnya, seorang lelaki masuk ke dalam masjid dengan melangkah-langkah belakang makmum yang sedang duduk pada zaman itu, dan Nabi sedang menyampaikan khutbah. Lalu Nabi berkata kepada lelaki ini, duduk, engkau duduk. Faqad azaita, sesungguhnya engkau telah menyusahkan orang lain. Wa anaita, dan engkau pun dah lambat. Kita dah lambat, duduk di belakang. Ini adab kita sekalian. Dalam hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtubu iz jaa rajulun yatakhatta riqab an-nas hatta jalasa qariban min an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma mana'aka ya fulan an tujamma'a ma'ana qala ya Rasulullah qad aradtu an ad'a nafsi bil makan alladhi tara qala sallallahu alaihi wasallam qad ra'aituka tatakhatta riqab an-nas wa tu'zihim man aza musliman faqad azani wa man azani faqad azza Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya, sedang Rasulullah SAW berkhutbah, itu khutbah Jumaat, tiba-tiba datang seorang lelaki melangkah-langkah tengkuk orang lain. Kembali dia pun duduk hampir dengan Nabi SAW. Apabila Rasulullah selesai daripada sembahyangnya, itu sudah habis sembahyang Jumaat, lalu Rasulullah berkata kepadanya, apa yang menghalangmu ya fulan untuk menghimpunkan kami lebih awal? Jawab lelaki ini, ya Rasulullah, aku telah tentukan diriku untuk duduk tempat ini. Maksudnya dia dah booking tempat itu. Aku dah tentukan aku duduk tempat ini seperti yang kau lihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, aku lihat kau ni melangkah-langkah tengkuk belakang orang ramai, engkau menyusahkan mereka. Sesiapa yang menyusahkan seseorang Islam, sesungguhnya telah menyusahkan aku, kata Rasulullah. Sesiapa yang menyusahkan aku, maka sesungguhnya dia telah menyusahkan Allah Azza wa Jalla. Bagaikan apa pengejaran hadis ini teruskan? Ada yang pertama, ada yang sama saja di punya isu dia. Kadang lambat, duduk belakang. Dah lambat, duduk belakang. Atau sebab ada yang mula-mula tadi digesa kita supaya datang awal. Tuan-tuan sekalian, sikit lagi, akhir sikit. Ambaran orang yang sengaja tak datang sembahyang Jumaat,